Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagai awal pamuloi katu sipitan runiam pandahuluan. Salam tahun jua kepada sangat sudaro kaganti bajawe tangan. Balaya sampan kalautan sarato jalo ke harimau. Curayan adai nan dipaparkan banamo adai minang kabau. Kucuak sitipo akka jumbai batang limpato orang patahkan. Bukan kerana cadia pandai, pusako kato dan dipasambahkan. Tabilang di rumpun lansek, kasisi di lambai-lambai, dibilang sado nan dapet, nan tinggal untuk nan pandai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana pada hari ini kita masih diberi kesihatan, sehat walafiat dan dapat hadir di majlis yang mulia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati, yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Hakim, Penaung Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Minang Negeri Sembilan, merangkap yang di-Ketua Dewan Negara Malaysia dan juga Pengasas Yayasan Seri Tamadun atau Budi Malaysia. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Aris bin Ahmad, mantan Timbalan Presiden PKMNS tahun 2010 hingga 2014 dan juga mantan Presiden PKMNS tahun 2014 hingga 2018. Yang dihormati Tuan Haji Suhadi Sawai Canon, mantan Presiden PKMNS tahun 2003 hingga 2004 dan juga mantan Timbalan Presiden PKMNS tahun 2014 hingga 2017 yang menjadi MC kita pada hari ini. Beri tepukan kepada beliau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami dari awal, daripada dulu lagi amat berbahagia sekali mendapat penaung transisi pada sipil. Satu-satunya orang Minang yang betul-betul mengambil berat tentang masyarakat Minang. Kita beza dengan Tuan Rais Hakim yang memang amat prihatin dengan masyarakat Minang, pada masyarakat yang ada di sini, tetapi juga kepada masyarakat Minang yang ada di Indonesia, sehingga melahirkan beberapa buku dan perjumpaan beliau dengan pemuka-pemuka masyarakat Minang di Sumatera Barat. Alhamdulillah, ini adalah satu rahmat besar kepada masyarakat Minang. Cuma saya nak sebut kepada tuan-tuan sekarang ni, konda adun dan ayam gadang awak dan sekua kau dah ada baganti dari tuan-tuan. Jangan nampak memang ganti dari awak. Jadi tuan-tuan, mintalah kepada tuan-tuan supaya jangan lupa-lupa Allah sembahyang. Itulah pengharapannya. Saya rasa kalau di Kubuang namanya pendek, dibantah nama panjang di Kubuang pendek. Jadi saya belum saja sampai di situ. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Cik Amri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنعمنا علينا وحدنا إلى دين الإسلام. اللهم يا الله يا أرحم الراحمين، أسألك بنور وجهك الكريم إن تتوفنا مسلمين وأن تلحقنا بالصالحين وعافينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dan selanjutnya tuan-tuan, kita jemput Presiden Pertubuhan Masyarakat Minang Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapan haluan beliau. Silakan. Yang berbahagia Datuk Seri Kamarudin Syaraf, Penasihat Pertubuhan Jaringan Masyarakat Minangkabau, Malaysia. Yang dihormati kepada seluruh ahli PKMS dan tetamu jemputan dari kalangan masyarakat Minang dan tempatan yang dikasihi. Selamat datang dan terima kasih kerana sudah hadir merayakan majlis perasmian pejabat baru PKMS ini, dan dapatlah kita sama-sama memberi kerjasama dalam menjaga prosedur operasi standar atau SOP yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Mengimbas semula sejarah PKMS bermula pada tahun 1983 hingga tahun 1993. Oleh sifat jati diri masyarakat keturunan Minang itu sendiri yang suka hidup, bergotong royong dan bermasyarakat, saling bantu-membantu, berkata pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul. Dalam kerja-kerja kemasyarakatan, baik dalam kelompok masyarakat Minang sendiri maupun masyarakat tempatan, aktiviti yang dijalankan pada masa itu tertumpu hal khairat kematian dengan meminat tembok kubur sanak saudara yang meninggal dunia, dan hal kemasyarakatan yaitu majlis kenduri yang dijalankan secara gotong royong merewang. Alhamdulillah dapat dipertahankan hingga ke hari ini. Jadi inilah sedikit sebanyak dari tahun 83 sehingga 1993. Pada awal tahun 1994, masyarakat keturunan Minang daerah Seremban bermusyawarah menubuhkan jawatan kuasa penaja untuk mendaftarkan kebijakan pendaftar pertubuhan. Pada masa itu ada di Melaka. Alhamdulillah, pada 26 hari bulan Mei tahun 1994, Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Minang daerah Seremban atau dikenali dengan singkatan PKMNDS yang dipimpin oleh Dr. Abdullah sehingga tahun 1996. Seterusnya, dari tahun 1996 hingga ke 1998, PKMNDS dipimpin oleh Tuan Syekh Ahmad Syekh Husin atau lebih dikenali dengan panggilan Mat Padang. 1994 hingga 2004, PKMNDS dipimpin oleh Tuan Haji Rosli, mantan Kolonel Angkatan Tentera Malaysia. 2004 hingga 2006, PKMNDS dipimpin oleh Tuan Haji Ali Alias. 2006 hingga 2008, PKMNDS dipimpin oleh Tuan Haji Suwati Sawai Canon yang jadi MC kita sekarang ini. 2010 hingga 2014, PKMNDS telah dinaik taraf menjadi PKMNS, Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Minang Negeri Sembilan, yang dipimpin oleh Tengku Jaril bin Tengku Sulaiman. Dan kemudian pada 2014 hingga 2018, PKMNS dipimpin oleh Tuan Haji Muhammad Aris bin Ahmad, mantan Deputi Superintendent Polis. 2018 hingga 2020, PKMNS dipimpin oleh Tuan Haji Samsudin Cemat. 2020-2021, ahli PKMNS telah memberi mandat dan memilih saya yang hadir ini menjadi Presiden dalam Majlis Musyawarah Agung Duit Tahunan pada 12 hari bulan Oktober 2020 bersama jajaran kepengurusan
PKMNS. Demikianlah sedikit berkenaan sejarah penubuhan dari PKMNS pada saat ini. Alhamdulillah, setelah terbentuknya Barisan Jabatan Kuasa PKMNS terpilih tahun 2020 hingga 2021, ini terus bergerak pantas menyusun beberapa program aktiviti untuk tahun 2020 dan 2021. Di antaranya ialah membuat kalender pertubuhan untuk ahli PKMS. Dia tertutup ya, seperti contoh di sini. 2, penjualan masker pertubuhan untuk menjaga tabung pertubuhan sendiri, ya, seperti yang ada saya pakai. 3, menjalankan aktiviti kemasyarakatan dalam menjalankan tabung Derma Ikhlas fasa 1 dari ahli dan masyarakat tempatan untuk mangsa banjir dalam daerah Seremban. Alhamdulillah, sumbangan tersebut telah terkumpul sebanyak 3.044 ringgit dan dirakitkan kepada 4 MPKK berupa barangan keperluan harian seperti beras, gula, tepung, minyak, masak, sardin, telur dan mie segala antara. MPKK yang diberikan adalah MPKK Kampung Bahagia Jiboy Ampangan, MPKK Kampung Ismail Ampangan, MPKK Kampung Loksi Ampangan, dan MPKK Kampung Ngantau Indah Rahang. Sumbangan mangsa banjir fasa 2 dari penaung PKMNS sendiri, yaitu Yang Berhormat Senator Tan Sri Dr. Raisati, sebanyak RM3.000 dan telah disalurkan, diajukan oleh PKMS, telah disalurkan kepada 5 kawasan daerah di dalam Seremban, yaitu MPKK Kampung Dusun Nio Ampangan, MPKK Kampung Semarang Rasa, MPKK Kampung Rasa, MPKK Kampung Batu Mantau, dan MPKK Kampung Seri Mantau, juga berupa barangan keperluan harian. Yang kelima, aktiviti program untuk tahun 2021 membuat kad keahlian boleh dipakai untuk transaksi Touch and Go. 6, pengelolaan tapak perniagaan pasar malam, bazar Ramadan, expo dan karnival untuk tujuan mengisi tabung pertubuhan. 7, pelancaran dan pencarian produk industri kecil dan sederhana ITS PKMNS dalam bentuk produk makanan dan minuman, termasuk produk makanan sejuk beku. Contoh, membuat rendang dan lain-lain, kue-kue sebagainya untuk pengisi tabung pertubuhan. 8, mengadakan insurans khairat kepada ahli-ahli PKMNS. 9, pelancaran gerobak rezeki untuk ahli-ahli yang kurang mampu dan sulit ekonomi. 10, pelancaran tabung bencana, baik banjir, rumah terbakar dan lain-lainnya. 11, pelancaran tabung Derma Ikhlas dan anak-anak yatim PKMNS bagi sambutan syawal. Ini diadakan setiap setahun, ya, dan ini adalah ke tahun yang ke-27 diadakan, termasuk pada tahun ini. InsyaAllah kita beri kesempatan sehingga sampai Ramadan dan sampai bila-bilanya. Yang ini telah dilaksanakan pada tahun 83 lagi oleh masyarakat Minang pada masa itu. 12, Majlis Korban PKMNS 1442 Hijriah. 13, menghidupkan dan melestarikan semula kesenian tradisional dan kebudayaan Minangkabau untuk jati diri generasi penerus pertubuhan kebajikan masyarakat Minang Negeri Sembilan. Dan terakhir adalah program aktiviti peresmian pejabat baru PKMNS oleh penaung Yang Berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Raisati yang kita sayangi. Untuk itu marilah kita para ahli saling berganding bahu menjayakan PKMNS dari masa ke semasa di bawah moto pertubuhan, iaitu Basamo mangkonya elok, sayo mangkonya kita menjadi. Untuk kita jadikan pemicu dan semangat pada generasi penerus kita masa hadapan. Kami anak Minang Negeri Sembilan, Sacio nambah ayam sadang tiang nambah basi. Basamo mangkonya elok, sayo mangkonya jadi. Tibo di elok ba imbawan, tibo di buluak ba ambawan. Barek samo-samo dipikul ringan samo sajinjangan. Bajanjang naik batang berturun, raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Kaluak paku kacang balimbiang tampu ruang lenggang lenggokan. Anak di pangku kamanakan di bimbiang. Kita bersatu dalam persatuan PKMNS.
Akhir kalam, kalau ada kata-kata saya tidak pada tempatnya dengan rasa rendah diri, disusun jarinan 10 dan ditapukkan kepala yang satu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi semua kawan-kawan kita yang di luar sana yang belum terlibat akan bersama dengan kita. Saya harap sekejap selepas ini kita akan menjemput Tan Sri supaya tuan-tuan benar-benar faham dan amalkan pasangan beliau itu. Dipersilakan bagi Tan Sri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yasuruni an akuna ma'akum fi hadzal majlis asy-syarif. Nasallahu an yubarik wa an yakuna najihan. Sabuit bersabuit katonan lalu, sabuit begini sama-sama. Bila dicaliak sadonya berbulu, tapi indah ado nang sama sekali. Dalam keadaan beginilah, maka pada pagi ini saya pertamanya menyusun kata agar majlis permai yang comel ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Datangnya saya kemari tadi adalah di atas jemputan rakan-rakan sahabat di dalam Persatuan Minang Negeri Sembilan, dan juga dengan galakan daripada Datuk Seri Kamaluddin Syaraf yang mewakili JM3 di Kuala Lumpur. Izinkan saya mengucapkan tahniah kepada saudara Syahrial Tarmizi sebagai Presiden Persatuan kita. Seterusnya kepada saudara Suhaimi Suhaicanon yang begitu permai menyampaikan dan juga ingatan, selain daripada para pemimpin yang berada di meja bulatan saya ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, mengadakan pertemuan sebegini tentulah merupakan satu ikhtiar yang boleh kita katakan perlu kepada tanggungjawab kolektif. Dan di atas tanggungjawab kolektif ini dapat kita bersama pagi ini untuk menjayakan satu-satunya program ataupun acara yang telah sekian lama disusun oleh rakan-rakan di sini. Pagi ini saya bercadang untuk menyampaikan sedikit untaian kata yang terbahagi kepada 3. Pertama dalam bahasa kebangsaan, kedua dalam bahasa Negawi Sembilan, ketiga dalam bahasa Minang. Kalau di parlimen, ketiga-tiga bahasa ini satu aja boleh pakai, iaitu bahasa kebangsaan. Tapi di sini kita pakai 3 bahasa. Tepatnya bukan 3 bahasa, tetapi 3 logat. Justru kita katakan anak 9 di tepi batu berenang di kabarnya dalam kolam. Membilang bermula dari 1, bertanya khabar dengan salam. Oleh kerana salam sudah disampaikan, maka pertemuan ini yang harus pada pagi ini kita cerakinkan kepada beberapa langkah untuk masa hadapan. Bagi memulakan tirai untuk diangkat ataupun gong yang perlu dipalu, kita perlu mengenal siapa kita. Perkataan 2 ini, siapa kita, adalah susunan kepada persoalan yang berkaitan dengan tamadun, yang berkaitan dengan agama, yang berkaitan dengan adat. Oleh kerana orang Minangkabau di Negeri Sembilan hari ini
secara pilihan mereka sendiri disusunkan dalam satu kumpulan sebegini, tentunya kita perlu bersatu. Bersatu dalam arti waqtasimu bihablillahi wa terusnya untuk menyatakan perkataan yang mempunyai kalimat seterusnya. Dan kita menyatakan bahawa tali Allah itu kita pegang dan kita bersatu. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Orang berkata, tidak benar ayat itu disebut oleh orang. Apalah gunanya? Sekarang kita tanya bangsa kita. Bangsa Melayu lah yang paling berpecah yang kita lihat hari ini. Adakah rakan-rakan Tionghoa kita berpecah seperti kita? Saya tak fikir begitu. Dan oleh kerana keadaan yang sedemikian, kita yang kecil dalam kumpulan Persatuan Kebajikan Minang di Negeri Sembilan ini perlu berfikir jauh. Kita orang Minang adalah pengusul kepada tamadun di Negeri Sembilan. Untuk itu apa yang nak dikatakan? Yang nak dikatakan ialah siapa itu orang yang bernama Biduando? Siapa yang dikatakan datang dari Mungkal? Siapa yang datang dari Payakumbuh? Seterusnya dari Tanah Datar. Dan dikatakan Seri Lama pun menyumbang, Seri Malendar pun menyumbang, Cibo Batu pun menyumbang, Cibo Nenek menyumbang, Batu Balang pun menyumbang. Seterusnya yang dikatakan sebagai Batu Hampar pun menyumbang. Saudara-saudari, berapa sudah yang menyumbang? 10. Tolak 1 Biduanda. Nama Biduanda itu pun orang Minang yang beri namanya. Walaupun karo sudah tidak ada, awak taruh yang 2 lah langkah. Walaupun suara lah tidak ada, awak taruh yang 2 lah ke patah. Jadi kalau bentuk Minangnya tu bagarah maksudnya. Tapi kok masih di dalam ungkapan bahasa Melayu. Jadi yang 10 tadi telah membentuk masyarakat di Negeri Sembilan, dan orang asli kita yang disebut sebagai orang asli temuan, kurang tamuan, gagak nan hitam, gagak nan putih, dalam tak diatek Batu Hampar. Apa saja yang nak dilakukan mestilah bersiap supaya kita bersama untuk berlegar. Apa berlegar? 10 sek ini atau 10 suku ini tolak dengan Biduanda, menjadikan suku asas kepada Negeri Sembilan. Tahunnya ialah lebih kurang 1482. Siapa berkata demikian? Namanya ialah Richard Winstead. Siapa yang menulis sedemikian? Namanya ialah Terry Parr, B.A.R.R. Orang Barat yang menulis. Cikgu Yusuf D. Rembau yang menukilkan balik kata-kata Winstead. 9 suku tadi yang merantau kemari, soalnya kenapa mereka tidak menggunakan suku seperti Koto Piliang dan Caniago? Apa sebab? Sebabnya ialah mereka datang kemari dari tempat-tempat yang 9 tadi. Mereka pun padusilah jauh di Subarang. Awak pun sabatang karang. Iyo tak iyo, sahabat menyemalu orang putih kawin awak lain. Berkembang masyarakat di Negeri Sembilan. Itu asasnya.
Sejarah ini yang pandai harus menukilkan semula, yang berarti dalam pengertian harus mencapai hakikat penulisan kemudian. Jadi soalannya tadi, siapa kita? Inilah kita. Jadi dengan itu, Raja Negeri Sembilan siapa punya pangkal? Raja Negeri Sembilan pangkalnya Minangkabau. Mereka berkata, Merajo ke Johor, bertuan ke Minangkabau, berkali ke Siak. Ini sejarah berkata. Baik. Dengan kata-kata yang seterusnya pula, kita lihat kedudukan-kedudukan yang perlu kita cari dari segi pembesar-pembesar. Bendaro kali kita di Sungai Tarak, Indomo kita di Suroaso, semua ini sampai kepada Tuan Nanggalang di Patiput 4. Dan dengan 4 yang besar ini wujud Undang-Undang Nambek. Tuan-tuan harus memikirkan hal ini secara mendalam dan tidak boleh hanya menyatakan bahawa kita tahu ini semua tetapi kita tidak menukilkan kepada sejarah yang sebenar. Kalau kita pergi sedikit lagi, dikatakan bahawa perjuangan yang memberi kepada Bandaharo Sungai Tarak, Indomo di Suroaso, dikatakan Makudun di Sumania, Tuan Gadang di Batipua. Apa artinya? Artinya skop itu sudah dibawa ke Negeri Sembilan. Tuanku Malewa menjadi Nang di Patuan Basar 1773. Dan Baginda dipohon oleh Undangan 4, diwakili oleh wakil dari Sungai Ujung, dari Naning, dari Jelebu, dari Johor, untuk membawa Raja dari Pagawiyung kemari. Dipatuankan, dibasarkan di sini. Mula-mula di Penajis, lepas itu di Sari Menanti. Nama Sari Menanti itu orang Minang yang bawi. Kan saya masuk dalam logat Negeri Sembilan. Jadi baru-baru ni ada orang bertanya kepada saya, Kok Rais, kata dia, enak dah pakai transitasi ke dah. Kok Rais, cuma nak gaya ni, sini ada pula nama suku Payakumbuh. Jadi di dana dat itu, Payakumbuh itu suku dari Minang kemari, termasuk dalam 9 suku tadi. Suku-suku ni berkahwin dengan orang Biduando. Apa arti Biduando? Biduando penyanyi. Sebab bila berjalan dari bukit, dia menyanyi. Lek-lek atas bukit, turun ke bawah ambil air. Bila dan mulut sudah sakit, Tuan pun korilah mengambil air. Nyanyi atas bukit. Orang Minang kahwin dengan orang Temuan tadi. Di Ulu Jelebu, di Rembau, di Naning, di Sungai Ujung, di Johor. Sejarah ini perlu kita fahami secara apa yang disebut gaulan masyarakat sejarah kita. Jadi dah ada lah yang di Tuan Bahasa kita, dah ada undang kita nak nampak. Macam mana pula timbul Tunggu Bahasa ni? Tunggu Bahasa ialah bangkitan politik orang Arab di Tampin. Jadi masa British dulu, khasnya Presiden yang bernama Nicholas memberitahu supaya nak aman, bagilah satu dompet kepada Tunku Bahasa. Dan Tunku Bahasa keturunan orang-orang Arab kita di Tampin. Pergi kita kepada perlembagaan Negeri Sembilan. Perlembagaan Negeri Sembilan mula ditubuhkan pada tahun 1959, yaitu The Constitution of Negeri Sembilan. Di situ
ditujukan kepada orang-orang kita di Negeri Sembilan untuk menentukan bahawa Negeri Sembilan itu antaranya Inas, Jelebur Rembau, Koropilah, Sungai Ujung dan lain-lain dibentuk dalam satu kenegerian. Tetapi nama asalnya ialah Nagari Sembilan. Nagari di negari Minangkabau kecil, ya, ini misalnya itu Nagari, begitu juga. Tapi dikumpulkan oleh Inggris dijadikan Negeri Sembilan. Dengan yang dibetul besarnya, dengan undang yang empatnya, dengan Tugu Besar Ampinnya, dengan syarat yang dibetul besar mesti berasal dari putera Radin, Raja Radin. Jadi pada hari ini yang memilih yang tuan besar ialah undang yang empat, tak termasuk Tugu Besar Ampin. Maka wujudlah apa yang disebut sebagai Konstitusi Negeri Sembilan. Saya mohon untuk menyarankan agar apa yang disebut ini dalam bentuk boleh dikaji oleh orang-orang muda kita di Negeri Sembilan. Jangan tak kenal konstitusi kita, jangan tak tahu sejarah kita, jangan disebutkan orang Minang tu tak boleh pakai itu loh, dia tak ada mono-mono begitu. Jangan. Jadi dalam pada sekarang saya soalkan balik, lantaran kita tak mengenal adat dengan konstitusi tadi, kita pun simpang perenang, kita pun tak tahu asal usul kita. Pada kumbuh tu di kawasannya kok ada di kampung Teriang kalau pun mana di kumbuh dia. Tak ada macam tu dah. Jadi dalam keadaan yang sebegitu, pada tahun 80 semasa saya Menteri Besar di Negeri Sembilan, kita ada mewujudkan iaitu gandingan dua kota, kota Bukit Tinggi dengan Seremban. Dikautkan kita supaya haluan itu berjalan. Ini sesuai dengan apa yang disarankan oleh banyak pihak yang mengkaji tentang Negeri Sembilan dan Minangkabau, dan termasuklah orang seperti Jocelyn de Jong. Jocelyn de Jong penulis besar Belanda yang menulis tentang Negeri Sembilan dan Minangkabau. Juga termasuk dalam ini ialah cadangan orang Belanda dulu yang mengatakan namanya sebagai Westerning. Westerning penulis besar kepada adat di Minangkabau. Saya masuk kepada bahasa Minang. Jadi saya nak mulakan dengan apa yang terkena di awak kau. Pisang kalek, pisang hutan, pisang tang batu nan bagata. Koto pilihan inyo bukan, bodi caniago inyo mantah. Siapa punya pantun ini? Pantun ini selepas Perang Padri 1815 sampai 1844. Bila Perang Padri habis, adat bergaul balik antara Datuk Temanggung jo Datuk Parapatih dan Sebatang. Tak mau gaduh lagi. Sebelum itu koto pilihannya bertitik dari atas ke bawah, katanya. Tambah strict dari bumi, kata. Nak do mengatakan sama-sama awak nak. Cuma Datuk Parapatih yang berkata, kau agak sama tinggi, kau duduk sama rendah. Dan disabui dia Presiden Joko. Pak jurubicara kita ialah bahawa bersama rakyat seketika untuk mendirikan adat. Jadi secara pantun yang dikatakan tadi, kita kolah bergaul, lah satu kok. Ini tak semacam minyak jual tapi semacam masyarakat kita antara Quraisy dengan Bedouin misalnya di Arab, ya, kita sudah sebegitu. Jadi di Negeri Sembilan khasnya, negeri ini dikenal sebagai negeri beradab.
Hai saudara, tolonglah tunjukkan ke ambo madanya. Kalau ke depanlah di madanya. Di sekolah itu kalah. Jadi kira-kira 7 tahun dulu ambo lagi menulis buku namanya Minangkabau, Adat Legacy of Minangkabau. Ambo tulis dalam bahasa Inggris supaya buku itu laku di luar negara. Jadi di situ ambo memasukkan pantun sekali dan menyatakan bahwa orang Negeri Sembilan pada hari ini tidak kenal nama rajanya secara khusus, tidak kenal nama undangnya secara khusus, dan tidak tahu adatnya secara khusus. Adakah adat diajar di sekolah? Tidak. Adakah langgar bahasa? Banyak. Adakah kurang ajar? Banyak. Sehingga di parlemen pun orang Melayu berucap macam tidak ada bahasa, macam tidak ada adat, macam tidak ada tamadun. Ada seorang ahli parlimen menunjukkan jari tangannya kepada saya, diambil gambar televisyen oleh orang. Tak ada apa-apa, tak ada orang kena tekeh dah, tak ada lidahnya di jarum ni dah. Lalu, jadi bila dah lalu jarum juga lindahnya, apa dah ada jawab lagi. Di Negeri Sembilan, mari kita bangun balik. Baliklah awak kata, pilihan dia awak. Kalau masuk dalam bab Minangnya ya, jadi kawan-kawan yang lewat sedikit tadi buat faham je lah. Apa nak faham tu, sekarang awak selayan beliau. Tapi agaknya tahu sebab macam ni kita ngabaran cakap ni 9 tu ialah langkah kedua cakap Minang. Cuma di sini tak ada pitih je. Di sana ada pitih, duit. Di Minang ada duit. Orang Minang ada duit cek wang dah. Ada seorang yang menulis tentang bahasa Minang, orang Perancis, namanya Gerard Maury. Gerard Maury duduk di Bukit Tinggi bertahun-tahun menulis satu buku kamus Minangkabau. Ambolah latihan berjalan dari Jakarta sampai ke Medan, turun balik sampai ke pesisir, tidak ada orang awak membuat kamus. Gerard Maury nulis kamus. Beliau dah meninggal. Masa saya menjadi Menteri Luar dulu, saya pergi ke Paris, bertemu sama Gerard. Dah tua. Luar rasanya belum mendengar orang Perancis mengecek awak. Dah lama dah tua sekolah. Oh, saya pun boleh lah. Kata awak, jangan mengecek Perancis lo lain katanya. Mengecek awak lah. Gerard Maury, setiap yang boleh menukil-tukilkan ini. Samalah beliau dengan Wilkinson yang membuat kamus di Negeri Sembilan ini. Kamus yang pertama, Malay English Dictionary, tahun 1921. Baik, dengan keadaan itu, kita sekarang tahu siapa kita. Siapa kita berarti di mana letaknya khalifah itu? Di bawah telong dan batali. Dari mana asal usul itu? Dari lereng Gunung Merapi. Pantun ini pantun sejarah. Setiap Minang mesti tahu. Setiap orang ni 9 patut juga tahu. Dia gambarkan dari lereng Gunung Merapi. Bermakna orang yang bernama Maharaja Sri Maharaja, yang dalam legenda, dalam kanun cerita kita, dan dalam sejarah yang dikatakan sebagai sejarah asal Minangkabau itu, sesungguhnya begitulah bunyi pantunnya. Bermakna, tuan-tuan, Jambu sekali, berasal dari gunung.
Jadi Pariangan awak kau. Dari Padang Panjang awak kau. Tuan-tuan cakap apa? Padang Panjang tu apa? Bukan Padang. Padang. Padang dimiliki oleh Sang Sapurba, Raja Minangkabau yang pertama. Elok bana ini orang Bukit Cini alun tagap lah pakai. Elok bana budi orang di sini alun diminta lah dapat. Jadi berpantun tu dia ranggai bahwa kecapek nyutilek kapal luang lebih capek pada tu. Apa ngaruh dia orang? Tapi bila orang baik lah meninggal, tapi dia buat cikgu. Jadi kini kau pak kata orang kapal lah sulah. Tapi itu dipantuni dia buat. Apa pantunnya? Anak karasi kata buat bayi. Anak bidan menunggu di Indogiri. Inilah kakak, mantulah beraya. Badan ni nak berbunuh lain. Tapi badan gue elok dia saudara. Nak mudah nak kelabon gue tu bau. Dia bergarah, ayo kena ucapan gue orang putih kata boring. Sebab ada cerita sejarah siapa kita. Apa sebab ini semua disebut? Sebabnya buat apa Rais? Kau sebut ni balik. Kalau cakap sini lah kan. Sebab dan sayang kepada Negeri Sembilan. Sebab dan sayang kepada masyarakat kita. Sebab dan sayang kepada warisan kita. Tak ada sebab lain tu. Oh, guna datang pagi ni ada apa-apa dah. Makan tu belum. Itu cara kita sendiri kan. Sebab saya kawan ramai sini you foto hebat kan. Yang duduk punya bangkit ke wanita kita tu. Dia tahu. Jadi begini. Dari segi sejarah, dari segi bahasa kita. Orang Negeri Sembilan suku dia 10. Campur anak Melaka, campur anak Pahang. Satu lagi campur anak Aceh. Yang tiga ni dia tak sesuku kita dah, tetapi masuk dalam cerakin masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Kalau dengan keadaannya sebegitu, orang Minang walaupun ini adalah kumpulan yang baru datang ataupun yang telah menetap 20 tahun kata, mesti kita anggap inilah bumi yang kita pijak, inilah langit yang kita junjung. Jadi ditengok dek kita. Masuk balik kepada bab Minang tadi. Dicalik dari dakik rancak, dari jauh elok, bila dipanduk berduri. Mengapa masyarakat kita berpecah? Apa yang memecahkan? Politik yang memecahkan kita. Jadi di situ, oleh kerana hamba tiba dalam zaman tahun 73 dengan Tun Razak, ada 3 orang yang tinggal ini. Tun Mahathir, Tunku Razali, orang nama-nama orang Isyatif. 3. Yang lain dah tak ada. Dah bersanggup, kaki dah lama, lutut dah bergoyang, gigi dah tak tahu macam sekaban tadi. Kepala dah sulah tak apa. Boleh kita kabarkan elok-elok di Kuala, ya, macam di elok-elok lah disebutkan balik. Banyak kotak di Kuala. Dalam kotak kuih baulu. Walaupun kepala dah tak ada, kotak makin macam dulu. Itu kita kabarkan untuk kita mengaturkan, kita ingat yang bertiga ni yang tinggal. Jadi saya semacam ada sedikit lesen untuk mengabarkan ke kita. Orang Melayu sekarang yang memecahkan ialah politik mereka sendiri, bukan orang lain. Mari kita banding ya. Orang Cina MCA gerakan DAP. Siapa kaya? Orang Tiongkok. Kerajinan mereka, kesungguhan mereka, sayang kepada bahasa mereka,
surat khabar mereka laku, kita tak boleh salahkan mereka. Mereka mempunyai 27% populasi Malaysia. Hamil kita, suku Sakat Sami Biru, sikit lebih pakai dia. Beliau adalah 9%, dulu 11%, 9%. Ada Maika, surat khabar dia, Tamil Nesan, hidup. Walaupun sedikit, politik dia tidak sejati dulu. Ambil orang Melayu 58% di negara sendiri. 8 parti politik, masuk semua 18 dengan pihak-pihak lain. Apa jadi? Kita tak bersatu. Waktu Simu tadi tak pernah nampak pakai merah. Dan belahan-belahan inilah yang menyebabkan satu hari kisah belako akan muncul kembali. Sebab pegangan tadi untuk diri masing-masing, bukan untuk kelompok. Apa kaitannya dengan persatuan Minang Dini 9? Ada. Jangan berpecah sebab siapa nak naik. Berpecahlah sebab kalau kita diharum, dihentam, diperangi oleh pihak-pihak yang hendak menjatuhkan bangsa, agama dan negara. Jadi kalau nak dipantulkan boleh, anak pusang proyek ke hulu, anak itik main lumpur. Banyak tukang terbuang kayu, banyak politik negara hancur. Lumpur itu hancur semua lah. Itu sebabnya tidak dapat lagi memasukkan kekitaan, tidak lagi menyatukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dah camcar, sudah bercampur aduk, tidak lagi sekutu macam dulu. Tidak ada orang susah hati tentang bahasa. Saya lah kadang-kadang menyebut apa jadi kepada bahasa kita. Mana dia pantun lama, mana dia petua dan lama perumpamaan tampil gubalan, mana dia tak peduli. Agama kita jadi politik ni, tapi tidak juga dapat menyatukan orang Melayu yang berkuasa, yang tak berkuasa. Saya bukan nak menyatakan mana-mana parti pun, nak menyampaikan satu mesej saja. Kenali siapa kita, ambillah kuasa itu untuk bangsa. Jadi kalau kita sebut nama, yang elok-eloklah kita sebut. Tunai ada, Tumpuwe ada, yang amat berhormat ni ada. Mereka ini mesti melihat semula siapa kita dan kembali kepada yang satu untuk menegakkan kuasa di tanah air kita. Orang harus ingat kepada rangkap ni. Baju Melayu berbutang limau, ada juga berbutang suasa. Orang Melayu jangan lupa, hilang kuasa, hilang semua. Jadi kalau mereka terfikir untuk masa depan anak kita, pendidikan kita, bahasa kita, budaya kita, mesti kita lakukan sesuatu. Hadirin, jadi yang di meja sinan mencari ambo lah, Pak Chandra mencari ikat. Soal dia lah Chandra tu. Dah bantu lu sikit-sikit. Jadi itulah syarat pada ambo tu. Jadi syaratnya dulu kami meja orang. Jadi lah paham ambo tu. Sekilik ikan dia lah tahu jantan betinanya. Tapi di siangnya tu. Kalau di siang itu, siangnya begini. Kita ada kota pilihan Budi Caniago, suku-suku Ampek nang dahulu nang asal. Ya. Bodi berarti budi. Caniago berarti berharga. Kota berasal dari perkataan Sanskerta, kota, benteng. Pilihan berasal dari perkataan pele, pele yang tu maha kuasa. Ke situ bayinya ya. Sebabnya kita menjadi Muslim hanya pada abad ke-16.
Sebab itu kita Buddhisme, kita Hinduisme, kita Sanskerta, kita Asoka, kita adalah di bawah cengkaman cakrawala. Itu sebabnya Kota Pilihan Budi Caniago. Ninyak kita, Datuk Temanggung, Jodoh Adat Perpatian adalah pemimpin besar kita. Nan selangkah di depan, nan serantian tinggi, beliau-beliau itulah. Sebab itu kita beradat. Sebab itu orang di 9 patut beradat. Ini sejarah dia. Tinggal lagi kita tidak cukup beradat, kita seminarkanlah. Kemudian saya ada cadangan supaya pihak berkuasa kerajaan Negeri Sembilan mewujudkan institusi adat. Digunakan Tuanku Yang di-Pertuan Besar sebagai penaung tinggi, Undang Yang 4 sebagai telapak yang nombek. Dengan Tunku Besar, kita cerdik pandai dalam negeri mengkaji balik adat kita. Mana adat kita yang nak kita bawa ke depan, mana yang patut kita tinggalkan sikit, dan apa yang sepatutnya kita jadikan panduan kita. Kalau tidak, yang disebut ni 9 negeri beradat. Jangan hendaknya dipakai negeri beradat bila nak cari undang dia. Nanti dia boleh ada nak 3 tahun, ada nak 6 tahun. Bila dia dah jadi undang, dia nakkan disebut ke bawah kaus. Ya. Lepas itu dia nak pula lagi satu lagi nama yang teramat mulia. Tak apalah doh. Kau boleh dipakai bagi orang mahkota tu pakailah. Tapi kalau tak sanggup, kalau tak padan, mahkota tu sok jatuh. Bendera berkibar-kibar, dibawa dia orang pemandu dari polisi. Soal Datuk buat apa? Untuk nak buat perkasa atau tidak ada yang dinyatakan di bawah perkara 16 Perlembagaan Negeri Sembilan. Jadi kalau anak buah ngecek sendoko, anak buah negeri, buat lesen sikit. Sebab tu bukan tuan. Penghulu kita tetap penghulu kita, yang datuk-datuk undang kita tetap datuk kita, yang terbesar kita ampun tuanku, beribu-ribu ampun, apa yang salah tuanku ampunkan, namun dipohon dan dipinta supaya adat tidak dilupai. Adat bersatu, adat perkampungan, adat untuk berkenduri kendara, adat memilih pemimpin, adat ke sawah, adat telaga, adat di hutan. Aduh dia awak sudah tak pakai. Jadi dari situ agaknya banyak kawan-kawan dari SD dengan surat khabar media susah juga nak membuat cerita ni. Tapi yang pandai bolehlah dicari angkah daripada boreh. Kita cubalah lepas itu. Saya tengok jam pun sudah 11.30. Okey. Ini dah bunyi. Tong-tong kok di kampung masa mari berbunyi lah. Wak-wak pun di sempadan dah pun bercakap. Dan kalau biasa saya ngabarkan, gerakak di tepi pematang. Pematang ada di sana. Bercakap jangan panjang, bertandang jangan ngamuk. Ini dah ngamuk dah ni. Jadi yang macam leher itik tadi dah pakak balik. Nampak? Baru boleh sambung sikit. Sekali. Saudara-saudari, dari Kota Pilihan Budi Caniago pecahannya 120, yaitu suku-suku di Minangkabau. Yang 120 ini tak payah kita sebut banyak, tapi yang kenal-kenal di sini seperti suku Jambak, suku Kota Pilihan juga, suku ada Payo Padang, suku Bodi, suku Melayu, suku Bendang, suku Tanjung, Pitupak, banyak lagi. Suku-suku ni sekarang jangan memecahkan itu. Balik kita kepada suku yang asal. Kota Pilihan dengan Budi Caniago, Melayu. Jadi Melayu kita kata Minang, orang Mendiling, orang Aceh, orang Sunda, orang Jawa, orang Kalimantan, orang Sarawak, orang Sabah, orang Selatan Thailand, orang Selatan Filipina, Melayu. Jadi asal usul Melayu tak payah saya sebut. Melayu ini satu bangsa yang besar, yang
pergaulan dalam kuadrannya atau kancahnya cukup banyak, sehingga digelar oleh Bellaway, seorang penulis besar tentang asal-usul manusia, dan juga berhubung dengan pendapat di Sunda mengatakan kita adalah satu dalam Austronesia, yaitu kumpulan Melayu Polinesia, Melayu Austronesia. Dalam itulah petak-petak kita bak sawah atau lobak, dan ruang kita bak durian. Jadi di situ sampai kita akhir sekali persatuan kita. Persatuan kita kok rancak. Jadi disebut juga presiden-presiden sekian banyak sampai kepada saudara syariat, dan segala yang telah berjasa siko kita barilah takut yang kuat. Akhir sekali ambo nak menyebut tentang perkara 160 Perlembagaan Malaysia. Perkara 160 memberi definisi kepada banyak hal. Satu daripadanya ialah tentang istilah Melayu. Siapa Melayu? Hujah saya ini banyak didengar dari orang dulu, tapi saya sebutlah kali. Melayu di bawah perlembagaan kita, yakni perkara 160, ialah seseorang yang berbahasa Melayu secara lazim, yang memeluk agama Islam, dan yang beradat istiadat Melayu. 3 syarat. Bermakna kalau satu syarat ini kurang atau hilang, kita tak Melayu lagi di sisi undang-undang. Tetapi perkara ini jarang dibawa oleh orang. Ya. Jadi pada hari ini saya nak mohon Persatuan Kebajikan Masyarakat Minang di Negeri Sembilan mengenali perkara 160. Perkara ini penting sekali. Orang Cina tak ada diberi definisi dalam perlembagaan. Orang India pun tak ada, hanya Melayu. Sebab itu semua Melayu mesti tengok definisi ini balik. Hidupkan bahasa kita, pelihara agama kita, hidupkan budaya kita di bawah adat. Itulah dia. Jadi sekarang kepada yang berkuasa dalam adat Negeri Sembilan, Pak Imam Diraja ataupun undang ataupun Tugu Besar, kita sembah, mohon hidupkanlah adat istiadat Negeri Sembilan. Jadi bila kita berkata tentang itu, bukan hanya sedap cakap, tetapi tuntutan perlembagaan tanah air ada, tetapi tak terkelip mata kita apabila membaca. Itulah kata orang awak, kajinya lancar, tetapi langkahnya salah. Mahir undang-undang bila bicara kalah. Itu kita tidak mahu lagi. Dalam lantaran itu, cuba tuan-tuan fikir, orang yang bernama Minangkabau ni, cubalah pergi ke Padang, tanya nama orang. Oh Iwan, siapa nama orang kau? Harry Pak. Ha? Harry? Iya, Harry ya. Harry Erickson. Oh, jadi dia tak kaji, wak tak kalau Malaysia. Ditanya seorang lagi. Oh Siti, apa nama kau? Alice Pak. Alice. Lepas itu ditanya lagi, ada yang Janet, ada yang Silvanso, ada yang Alfonso, ada yang Albuquerque, ada yang Patricia. Lama itu yang membawa kelapa dua cakap tak lama itu dan lo. Tapi mana jawaban tu lama belum lain itu dan. Ini apa? Apa artinya kepada senario sosiologi masyarakat orang Melayu? Sebab di Subang pun dah mula macam ni. Di Ampang sampai saya duduk dah macam ni. Ada nama Eric, ada nama Harry juga. Dah mula. Kawan-kawan kita Tionghoa memanglah jangan Fichua milih saya. Tapi mereka tetap dengan budaya mereka. Nama pun dah ditukar. Tolong
kembalilah kepada asas kita. Jadi ini berarti apa? Berarti kita sudah tak nak lagi dengan nama-nama asal kita. Jauh sekali puyuh. Jauh sekali upiah. Nak payahlah pakai upiah pun apa ada. Nak muah puyuh pun apa ada. Ali balah. Kau nak elok sikit lah. Tongkat Ali. Tercari ada wanita tongkat Ali. Mau saja. Jadi itulah humornya, humor padiah ya. Awak ngecek tadi kau. Hadirin terhormat, dah makan lagi 4 minit tadi. Jadi saya ada penyakit iaitu apa yang sikit-sikit ialah kena gigit. Apa yang dalam bentuk penyakit ialah saya kena dicubit. Dicubit dulu baru berhenti bercakap. Tapi sekarang saya cubit diri saya sendiri supaya saya berhenti bercakap. Tapi dalam kategori tadi, tolong boleh saya rumus balik sejarah kita, identiti kita, bahasa kita, bangsa kita, raja kita, adat kita, ya, kedudukan ilmu pengetahuan kita, pendidikan kita. Itu dalam sebutan saya pada pagi ini. Dan saya mohon sambil mengatakan tahniah kepada Presiden dan ahli jawatan kuasa, saya mohon pada Datuk Seri Kamarudin sebagai mewakili JM3, susunlah balik nanti Kuala Lumpur itu, supaya kita berjuang dalam budaya kita, seni kita, dan kekitaan kita semua. Kepada rakan-rakan di Siko yang telah lama bersama Jambo, ucap terima kasih. Dan Ambo menghamburkan terima kasih aku kepada jawatan kuasanya. Ialah sikit sebanyak kita bantu ya. Satunya kalau kita nak menjadikan upah, tak jadi loh. Jadi kuatkan persatuan kita, sukarelawan kita. Dan ingat apa yang Ambo sempat cakapkan hari ini, kesatuan itu membawa kepada siapa kita. Jadi dengan itu, dengan lumrah doa kita, dengan kesan kebaikan kita, mohonlah supaya persatuan ini maju. Dan saya cuba membantu dengan kawan-kawan apa yang harus kita laksanakan. Pertama rasanya mengadakan kursus adat, kursus bahasa, kursus budaya. Dan ini boleh dicantum dengan tenaga Persatuan Penulis di Negeri Sembilan misalnya, dengan JKKN, dengan Yayasan Budi dan lain-lain. Ada Profesor Rusli, sahabat saya, kami sedang menyusun supaya setiap buah dapat kita wujudkan tenaga sekutu menghidupkan kembali adat Melayu kita di Negeri Sembilan. Kita akan libatkan pihak-pihak diraja dan juga undang kita, Tengku Besar, untuk mencari jalan bagaimana harmonis kita sebagai masyarakat beradat dapat kita rasai kembali. Dalam keadaan tadi, politiknya yang telah bercerai dan telah masalah, kita doakan supaya ada dalam hati mereka pembukaan kata dan penutupan yang tidak baik untuk menyampaikan sesuatu masa depan. Kuih banglu telah dikirim, tak lama lagi sampailah dia. Sekian dahulu sidang hadirin, lain kali disambung. Mohon maaf kepada saudara-saudari, dan di atas apa yang kekurangan kita cuba gunting supaya persatuan ini bertambah baik. Tolong sampaikan juga kepada Persatuan Penulis kita di Negeri Sembilan, InsyaAllah kita akan bertemu tak lama lagi untuk menerap beberapa langkah baru agar muncul hendaknya versi baru sejarah Negeri Sembilan yang dinukil dan diselidik secara baik dari sudut sosiologi dan tempatan kita. Kedua, hendaknya wujud beberapa buku yang berkaitan dengan Victorial di Negeri Sembilan yang dulu telah dihasilkan oleh persatuan-persatuan kita, termasuk Persatuan Foto dan juga Persatuan Penulis Tempatan. Saya juga akan menemui para wartawan Negeri Sembilan selepas ini. Saya difahamkan ada beberapa rayuan yang dikemukakan yang pada hari ini saya tak dapat penuhi lantaran ini majlis yang berkaitan dengan persatuan kita di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Wassalamualaikum, dan terasmilah segala yang kita urus hari ini atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Agak mati dua lagi mungkin tak sedikit. Dan selanjutnya Tan Sri masih ada lagi program berkenaan dengan Tan Sri, penyampaian cenderawasih dan penghargaan kepada mantan Timbalan Presiden PKMNS 2012-2014 dan mantan Presiden PKMNS. Sisanya lui pada anak-anak. Jadi yang penting sekali sekarang adalah penyampaian buku oleh Wabida Senada Tansib Wasiatu kepada PKMNS. Oke. Jadi atau buku yang tanda tangannya kan? salah bertahan buku. Yuk. Berarti buku di depan, buku di depan. Maaf kalau kami dan sini tidak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang saya katakan adalah setiap tuan-tuan hendaklah memiliki buku berkenaan itu. Itu harapan saya. Dan selanjutnya adalah penyampaian kepada mantan Timbalan Presiden dan mantan Presiden PKMNS. Paling Untuk para pelajar. Dan penyampaian sumbangan kepada anak-anak Minang yang cemerlang di dalam pendidikan. Mereka sekolah, ayah dia tapi. Nomor 1 Nurul Hidayah binti Yani. Ayah dia. Kalau ke anak dia. Nomor 2 Nadia binti Zulkarnain. Wakil. Nomor 3 Muhammad Ilham bin Dedi. Nomor 4 Safifah binti Rajiman. Dan yang kelima Dini Octavia binti Deni Yusmardi. Kau dah nak biati Ini Octavia. Okey. Cek. Maaf tuan-tuan dan puan-puan dan Wendy dan Sri. Selanjutnya adalah penyampaian cenderawasih dan penghargaan kepada mantan Timbalan Presiden PKMNS tahun 2012-2014 dan mantan Presiden PKMNS tahun 2014-2014 pada Tuan Alis. Wakil, Cik sila jemput wakil. Ini mantan Presiden Anak. Bekas Presiden. Mantan tu manusia tanpa kerja. Meriah apa dia? Alhamdulillah. Dan selanjutnya adalah penyampaian cenderawasih kepada mantan Presiden adalah mantan Presiden 2020-2015 dan Timbalan Presiden 2012-2014. Ini yang Presiden. Ini 2012. Dan selanjutnya adalah cenderawasih, penyampaian cenderawasih
tanda kasih dan sayang masyarakat Minang dan ke-9 kepada yang terhormat Tan Sri. Sila. Masuk. Kemudian adalah majelis peresmian menandatangani plak peresmian program hari ini. Mana dia nih? Ada. Bawah atas sini. Dari penelitian bervideo Pak Ade, dari penelitian dan sebelumnya di dalam baru lagi kok lalu